Buletin Didik 6 November bersama saya Media Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan dengan segmen aktiviti minggu ini yang berkisarkan tentang Liga Bola Sepak di bawah Kementerian Pendidikan KPM. Ia bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar sekolah sukan seluruh negara sekaligus mengasah bakat dan kemahiran mereka dalam sukan tersebut. Setelah 2 tahun terpaksa dibatalkan akibat pandemik COVID-19, kali ini Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Titiwangsa menjadi tuan rumah mewakili Sekolah Sukan Negeri SSN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terdapat 2 kategori yang dipertandingkan iaitu bawah 14 dan bawah 17 tahun. Menurut penolong kanan ko-kurikulum SMK Seri Titiwangsa, Rozaini Muhammad Rashid, perlawanan kali ini adalah yang keempat bagi mereka setelah 3 kali berturut-turut menjadi tuan rumah. Kita tak banyak kejohanan yang melibatkan peringkat umur mereka lah. So untuk peringkat negeri, dalaman untuk negeri, kita hanya ada antara zon dengan antara sekolah saja. Itu pun pelibatan kami pun dihadkan sebab kami pasukan sekolah sukan negeri kan. Memang kami cuba dapatkan perlawanan-perlawanan persaingan daripada luar lah. Kalau ada kejohanan-kejohanan yang dilangsungkan di luar, kami cuba masuk untuk sebagai petanding untuk pendedahan kepada mereka. Kami memang setiap hari ada latihan, tapi bila perlawanan tu tidak ada, jadi dia macam tergantung sikit lah. Jadi bila ada kejohanan macam ni, kita boleh terapkan apa yang kita dah latihkan pada pelajar-pelajar tu untuk perlawanan lah. SMK Seri Titiwangsa menang 4-0 ke atas SMK Mutiara yang mewakili SSN Wilayah Persekutuan Labuan. Kemenangan itu diharap dapat menjadi pemangkin semangat mereka untuk ke peringkat seterusnya. Saya gembira lah sebab lepas 2 tahun kita PKP duduk rumah je kan. Kita dah dapat kembali main bola macam biasa, dapat jumpa kawan-kawan balik. So dapat main as a team, kita ada macam rasa semangat tu lain macam sikit lah sebab 2 tahun tak dapat ni kan, tak dapat main bola. Kejohanan seperti ini diharap dapat diteruskan agar mampu melahirkan pemain bola sepak berkualiti dan bertaraf antarabangsa. Seiring perkembangan teknologi dan revolusi industri IR 4.0, Kolej Vocational Keningau menganjurkan sebuah bengkel seni digital secara dalam talian. Program disertai 38 pelajar itu dikendalikan oleh seorang guru dari Jepun yang terkenal dengan pencapaian bertaraf dunianya, Momiji Iwamoto. Momiji Iwamoto adalah guru pendidikan seni yang juga finalis Global Teacher Prize 2020. Ia adalah anugerah guru paling berprestij di dunia dan terkenal dengan sumbangannya dalam menggabungkan pendidikan seni dengan bidang lain seperti teknologi dan sejarah. Ketika sesi bengkel berkenaan, Momiji turut memperkenalkan aplikasi digital yang berasal dari Jepun. Ia dipanggil Viscut dan berfungsi untuk membolehkan pengguna menghasilkan lukisan animasi. Setiap peserta diberi peluang untuk mencuba aplikasi tersebut serta memaparkan hasil karya masing-masing di penghujung bengkel. Program itu diharap dapat diteruskan bagi memberi impak kepada pelajar serta guru dalam jangka panjang melalui pendedahan kepada pendidikan merentas benua. Kerajaan Negeri Pahang bakal membina sebuah sekolah K11 iaitu Sekolah Model Khas Komprehensif 11 untuk masyarakat orang asli. Ia membolehkan mereka mengikuti pendidikan selama 11 tahun iaitu 6 tahun di peringkat rendah dan 5 tahun menengah. Menteri Besar Datuk Seri Warusdi Wan Ismail berkata, sekolah yang akan dibina awal tahun depan itu telah mendapat kelulusan dari Kerajaan Pusat. Jelas beliau, selama ini masyarakat orang asli di sekitar Pos Betau terpaksa berpindah sekolah untuk ke tingkatan 4 iaitu ke Sungai Koyan atau Kuala Lipis yang jaraknya lebih 50 km. Pembinaan sekolah itu dapat mengurangkan masalah keciciran dalam kalangan masyarakat orang asli yang sekarang ini masih tinggi sekaligus membolehkan mereka menamatkan alam persekolahan sehingga sijil pelajaran Malaysia SPM. Sebelum ni dia K9. Maknanya anak-anak pelajar masyarakat orang asli mereka boleh belajar sampai tingkatan 3 saja. Tetapi sekarang ni kerajaan persekutuan telah pun bersetuju pada dasarnya untuk meneruskan sampai ke tingkatan 5. Jadi maknanya anak-anak kita yang selepas tingkatan 3 tak payah pergi ke Koyan, tak payah pergi ke Lipis. Perasaan saya mengenai sekolah amat bermakna.
sebab itu adalah masa depan anak-anak kami orang asli untuk segi pelajaran. Saya begitu terharu dan gembira lah di atas pengumuman MB sebab memang perkara ni kita dah tunggu lama. Sebab untuk memudahkan anak-anak kami belajar, tak perlu lagi pergi ke Sungai Koyan dan ke Kuala Lumpur. Jadi adanya sampai tingkatan 5 di Pos Betau, orang kata alhamdulillah lah. Alhamdulillah kira sangat baik. Kerajaan negeri juga telah memperuntukkan 7.5 juta ringgit bagi membina 100 unit rumah rakyat Pahang RRP mulai tahun depan untuk masyarakat orang asli seluruh negeri itu. Shahnameh atau Kitab Raja-Raja merupakan karya sulung Parsi yang dihasilkan seawal abad ke-11. Penulisnya, Abul Kasim Hassan yang dikenali sebagai Firdausi, telah memperuntukkan masa lebih daripada 30 tahun untuk menyiapkannya. Karya yang terdiri daripada 60,000 bait-bait berirama yang dipanggil mutakarrib ini merupakan epik kebanggaan Parsi. Isi kandungannya yang menceritakan sejarah Parsi dan bersulamkan mitos ini turut merangkumi kisah pemerintah-pemerintah legenda sehinggalah era kemunculan Islam. Sebagai seorang pakar bahasa Parsi, Firdausi menggabungkan lenggok bahasa asli dan moden. Edisi Shahnameh terkemudian yang ditempah oleh Raja-Raja Parsi turut dimuatkan dengan lukisan-lukisan beriluminasi pada helaian emas. Ia merupakan antara yang paling jarang ditemui dan paling berharga di antara manuskrip Islam. Sebuah karya arca plastik untuk projek tahun akhir mendapat pujian hasil daripada kegigihan mengutip bahan buangan di pantai. Penuntut ijazah sarjana muda seni halus dari Universiti Teknologi Mara UiTM Sri Iskandar Perak, Arif Ashraf Badruzaman membuktikan ianya bukan mustahil. Jika ada kemahuan, segalanya pasti boleh dilakukan. Menurut Arif, idea untuk projek itu tercetus berdasarkan minatnya terhadap pantai dan laut. Saya adalah seorang yang suka pergi ke pantai dan laut untuk menenangkan fikiran. Tetapi berdasarkan pengalaman saya yang melihat pencemaran laut itu sendiri, jadi timbullah idea untuk saya menggunakan isu pencemaran laut itu untuk tema final year project saya semasa ijazah. Disebabkan rasa cinta itu, Arif sedikit sebanyak merasa bertanggungjawab untuk menjadi antara individu yang dapat mengetengahkan isu pencemaran laut supaya ia dapat diselesaikan secara berkala. Menerusi arca yang dihasilkan, ada mesej yang mahu disampaikan. Mesej ataupun penceritaan yang saya ingin sampaikan di dalam karya arca ini adalah tentang habitat-habitat ataupun rumah hidupan laut yang telah rosak dan musnah akibat tangan-tangan manusia itu sendiri, sama ada di kawasan laut ataupun di pesisiran pantai. Karya itu diharap dapat memberi kesedaran sekaligus mengajak orang ramai, terutama penuntut UiTM sendiri, untuk sama-sama menjaga kebersihan pantai supaya ia tidak terus dicemari. Arif kini meneruskan pengajiannya ke peringkat sarjana di universiti yang sama. Sultan Kedah Sultan Salehuddin Badli Shah mahu mahasiswa Universiti Utara Malaysia UUM menjadi pemimpin kelas pertama yang tinggi nilai ilmu dan budi. Baginda bertitah, kejayaan graduan merangkul ijazah adalah permulaan kepada pelengkap pembangunan tamadun Malaysia yang maju. Sultan Salehuddin bertitah, jika menjadi pemimpin tidak kiralah pemimpin rumah tangga maupun organisasi, setiap individu itu harus menjadi pemimpin masyarakat berminda kelas pertama. Titah baginda konsep budi sangat popular dan diamalkan dalam kehidupan seharian masyarakat dahulu. Orang yang berilmu, jika tidak ada budi pekerti, maka kebijaksanaannya akan hilang. Baginda bertitah pada Majlis Convocation UUM ke-34 yang berlangsung di Dewan Muazzam Shah UUM Sintok siang tadi. Terdahulu, Sultan Salehuddin yang juga Chancellor UUM berkenan mengisytiharkan sesi pertama majlis itu serta menyampaikan ijazah kepada 275 graduan. Seramai 6,611 graduan yang menamatkan pengajian pada 2021 menerima ijazah masing-masing pada majlis convocation berkenaan.
Kes harian COVID-19 di negara ini terus menunjukkan peningkatan apabila hampir 5,000 kes dilaporkan. Data Kementerian Kesihatan melalui laman sesawang KKM Now menunjukkan 4,621 kes dicatatkan semalam berbanding 4,360 pada hari sebelumnya. Daripada jumlah itu, 4,619 kes adalah penularan tempatan manakala 2 lagi kes import. Satu kes kematian akibat COVID-19 juga dilaporkan semalam, namun tiada kes meninggal dunia di luar fasiliti kesihatan BID. Sehingga kini jumlah angka korban akibat COVID-19 di Malaysia mencecah 36,482 kes. Secara keseluruhannya, negara masih mempunyai 36,582 kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19. 95.4% bersamaan 34,907 daripadanya adalah kes dalam kuarantin wajib di rumah. Penyertaan sekumpulan OKU membuka gerai jualan di Festival Seni Insan Istimewa amat memberangsangkan. Ia juga medan terbaik buat golongan istimewa itu untuk berdikari dengan mengusahakan perniagaan sendiri. Bagi Tang Yok Ching yang kehilangan 2 belah kakinya sejak 5 tahun lalu, program seperti ini mampu menaikkan semangat insan lain yang senasib dengannya. Lebih mesra disapa sebagai Teresa Teng, peristiwa itu nyata tidak mematahkan semangatnya, sebaliknya terus cekal meneruskan kehidupan tanpa mengharapkan bantuan daripada mana-mana pihak. Ini adalah kali pertama dia menyertai Festival Seni Insan Istimewa yang dianjurkan Persatuan Karyawan Malaysia, Karyawan itu. Sebelum ini, dia hanya menjual rempeyek dari rumah dengan jiran-jirannya membantu memasarkan produk tersebut. We can do so many things. We are disabled, but I don't call ourselves disabled. We are able to do things. Menurut Presiden Karyawan, Datuk Freddy Fernandez, antara objektif festival ini ialah untuk memperkenalkan bakat-bakat dalam kalangan OKU. Festival ini untuk mengetahkan bakat-bakat OKU. Khususnya dalam bidang seni lah, kerana kita panggil dia Festival Seni Insan Istimewa. Jadi pada masa yang sama kita beri peluang lah kepada mereka untuk yang berniaga untuk buka booth, gerai-gerai untuk menjual produk-produk mereka. Rata-rata peniaga yang ditemui juga menyambut baik inisiatif itu. So far okay, very good, bagus untuk kami lah. Kami pasal yang ini ramai belum tahu orang buta boleh buat macam benda ni. Ini bangku. Orang tak nampak pun boleh buat benda-benda macam ni lah. Malah ada yang berharap agar program sebegini dapat diteruskan pada masa akan datang dengan lebih meluas. Kalau boleh, event-event seperti ini diluaskan kepada negeri-negeri lain. Sebab kalau kita lihat di Kuala Lumpur, OKU yang saya nampak hari ini, golongan OKU, Alhamdulillah, mereka dapat terimpak benda ni. Tetapi di negeri-negeri lain mungkin ada sedikit kekurangan untuk expose satu-satu benda yang OKU tak dapat. Program dirasmikan Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hidayatul Ain Muhammad Azmi. Festival turut dimeriahkan dengan persembahan daripada artis istimewa, selain turut menyediakan pertandingan mewarna untuk kanak-kanak bawah 12 tahun. Kumpulan K-pop 80s telah menyumbang 100 juta won atau RM338,000 kepada mangsa tragedi di Itaewon, Korea Selatan. Persatuan Bantuan Bencana Hope Bridge Korea memaklumkan sumbangan adalah bagi membantu bangsa yang cedera dalam insiden itu serta waris mangsa yang terkorban.
KQ Entertainment pula berkata, Itis turut bersedih dengan tragedi berkenaan dan berharap sumbangan itu sedikit sebanyak dapat membantu mereka yang terkesan. Sabtu lalu, tragedi rempuhan ketika sambutan Halloween di Itaewon meragut 156 nyawa dan mencederakan puluhan yang lain. Anggota kumpulan Blackpink Lisa melakar sejarah lagi menerusi lagu solonya La Lisa. Selepas lebih setahun dilancarkan, La Lisa berjaya mengungguli carta lagu top iTunes di 103 negara. Ia sekaligus mengatasi rekod yang dipegang Adele sebelum ini iaitu 102 negara. Penangan La Lisa juga nyata lebih hebat kerana Adele meraih pencapaian itu menerusi 2 buah lagu iaitu Hello dan Easy on Me. Ketika ini, Lisa sibuk menjelajah Amerika Syarikat untuk konsert Born Pink bersama Blackpink. Sukan dimulakan dengan aksi suku akhir bola sepak Piala Malaysia. 2 lagi perlawanan pertama berlangsung malam ini membabitkan pertembungan menarik KL City berdepan Terengganu FC dan Selangor FC menentang Negeri Sembilan FC. Jelas sukar diramal berdasarkan reputasi setara keempat-empat pasukan meskipun KL City dan Selangor miliki kelebihan awal selaku tuan rumah. Apapun yang pasti, finalis edisi lalu, JDT menepati telahan awal sudah sebelah kaki ke separuh akhir berdasarkan bekalan selesa yang diperoleh dengan menjinakkan Kelantan FC semalam. Sementara situasi belum selamat buat Sabah yang hanya memiliki kelebihan tipis. JDT kendalian Hector Bidoglio tetap beraksi garang sekalipun bermain di hadapan lebih 20,000 penyokong Kelantan. Selepas beberapa kali mengasak, JDT akhirnya berjaya memecah kebuntuan jaringan pada minit ke-29 menerusi tandukan penyerang berbisa Bergson da Silva yang tidak dikawal ketika menerima hantaran sepakan percuma daripada Leandro Velasquez. Kelantan yang turun tanpa hikmat penyerang utama Nur Syamil Abdul Ghani akibat kecederaan sekali lagi tertekan apabila dibolosi buat kali kedua melalui tandukan penyerang kebangsaan Syafiq Ahmad yang memanfaatkan hantaran Afiq Faizal minit ke-37. Bersambung babak kedua, JDT terus mengekalkan penguasaan dan hasilnya Leandro berjaya merobek gawang Kelantan buat kali ketiga minit ke-73. Bagaimanapun, 2 minit berselang, kegembiraan JDT sedikit terencat apabila Afiq dilayangkan kad kuning kedua selepas mengasari Muhammad Ikhwan Yazik. Kelantan cuba bangkit memanfaatkan kekurangan pemain JDT selepas itu, namun keputusan 3-0 kekal sehingga whistle penamat. Apapun, Kelantan juga akan kehilangan seorang pemain di bahagian tengah menjelang suku akhir kedua di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Jumaat ini apabila Jasmir Mehat dilayangkan kad merah ketika permainan sudah pun berakhir. Dalam pada itu, Sabah FC berjaya menundukkan Kuching City FC 1-0 dalam aksi Derby Borneo di Stadium Negeri. Kuching City bimbingan Irfan Bakti Abu Salim terlebih dahulu melancarkan serangan berbahaya ke kubu Sabah, namun tiada penyudah sempurna mampu dihasilkan tuan rumah. Bersambung babak kedua, usaha anak buah Datuk Ong Kim Swee untuk mendapatkan gol akhirnya berhasil apabila ketua pasukan Badrul Bahtiar berjaya memanfaatkan peluang terhidang selepas penjaga gol Syaiful Wazizi Muhammad gagal menampan kemas percubaan Farhan Roslan minit ke-69. Kuching City cuba bangkit mencari gol penyamaan selepas itu, namun Sabah kental bertahan dengan kelebihan 1 gol sehingga whistle penamat. Aksi suku akhir kedua Piala Malaysia di antara Sabah menentang Kuching City akan berlangsung di Stadium Likas, Kota Kinabalu, Jumaat ini. Sementara itu, kempen rugby Piala Agong 2022 membuka tirainya semalam dengan 4 perlawanan berlangsung.
Pasukan Putrajaya melaungkan amaran awal sebagai antara pasukan yang perlu diberikan perhatian menerusi kemenangan besar 77-3 ke atas Selangor. Seawal minit pertama lagi, Putrajaya melakukan try menerusi Jerry Kavekai diikuti Muhammad Zarif Afandi, Muhammad Zahir, Simeon Tuivanovui Bulai, Sharif Nur Hidayat Muzaime dan K. Dineshwaran memastikan Putrajaya menutup babak pertama mengumpul 46 mata. Selangor yang mendapat satu penalti disempurnakan Lee Chapman sebelum rehat terus berhempas pulas menangani asakan lawan. Mereka terpaksa akur membenarkan Putrajaya mengutip tambahan 31 lagi mata di separuh masa kedua untuk keputusan penuh berkesudahan 77-3 di penghujung perlawanan. Skuad hoki kebangsaan akhirnya memperoleh kemenangan pertama di kejohanan Piala Sultan Azlan Shah 2022 apabila membenam Mesir 4-1. Kemenangan itu bukan sahaja melonjakkan Malaysia ke tangga ketiga tetapi lebih penting kembali menghidupkan peluang mereka untuk ke pentas final. Ribuan peminat memenuhi Stadium Sultan Azlan Shah di Ipoh bagi memberi sokongan padu kepada skuad kendalian Arul Selvaraj. Membawa misi wajib menang, Malaysia pantas menyerang kubu Mesir di awal permainan. Hasilnya, Shelo Silverius menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-10 selepas menampan kemas tolakan Nick Aiman Rozemi di depan gawang lawan. Mesir kemudian membalas jaringan menerusi pukulan sudut penalti bagi menyamakan kedudukan minit ke-26 menerusi Mahmud Mamduh. Bagaimanapun, jaringan penyamaan itu tidak melunturkan semangat Malaysia untuk menggandakan asakan. Seterusnya membutirkan gol kedua menerusi pukulan sudut penalti Firhana Asyari minit ke-40. 8 minit kemudian, Amirul Azhar menambah duka Mesir apabila menyumbat gol ketiga Malaysia. Tidak cukup dengan itu, Shelo Silverius sekali lagi meledak gol keempat dengan jaringan cantik minit ke-50. Tiada lagi gol menyusul, The Speedy Tigers akhirnya memperoleh kemenangan pertama selepas 3 perlawanan. Mereka naik ke tangga ketiga dengan 4 mata di belakang Korea dan Jepun yang lebih 1 perlawanan. Mengakhiri buletin didik, paparan perlumbaan basikal antik roda tinggi dikenali sebagai Penny Farthings di Prague, Republik Czech. Ia menyaksikan peminat basikal antik itu berhimpun pada acara tahunan tersebut. Saya Midi Saleh. Assalamualaikum, selamat hormat. Kita jumpa lagi.